formula sin A plus minus B cos A plus minus B. Yang ini panggil compound angle. Okay, and express the double angle formula. This one we call it compound angle. This one double formula kita buat cos 2A. Or can be theta lah, sin 2A or tangent 2A. Half angle iaitu cos setengah A, or A over 2 lah. So express the formula. Factor formula dia ada dua. Satu sum to product. The other one product to sum. Kalau sum to product, dia dari hasil tambah ke hasil darab. Product to sum, dia dari hasil darab kita jadi tambahkan. Dia ada rumus dia. So kita akan belajar ni compound angle, double angle, half angle and factor formula. Okay. So look at this one. This is for this what we call factor formula lah. Nampak tak? Dia adalah sum. Ini adalah darab. Sin dengan cos dia jadi darab. This side is for sum. This side is for product. Bagaimana nak guna nanti kita belajar. Walaupun kita kata minus itu dia tambah negatif. We still consider as sum lah. Okay, yang ni adalah hasil darab. Sama juga cos A plus cos B iaitu sum. Okay, yang ni darab. Bagaimana daripada hasil tambah kita nak tukar jadi hasil darab. Okay. So express the formula. Ini sin A plus minus B cos A plus minus B. Yang ni kita panggil apa? Compound angle. Compound angle. So basically kan kita tengok apa dia compound angle, macam apa formula dia. Formula banyak. Untuk yang kelas saya, yang orang kata tutorial saya, tadi saya ada share satu yang Madam Kang buat, itu yang banyak-banyak formula untuk orang kata apa? Untuk trigonometric functions ni kan. Ada tak? Yang siapa tak? Dapat tak semua? Tapi tadi saya tak share dalam kuliah kan. Minta kamu tolong share dalam grup kuliah. Boleh tak? Sebab ada 3 kelas. Minta kamu forward sekarang. Saya tunggu. Rumus itu. Itu semua 39 rumus itu kami senaraikan lah. No? Boleh sir. Okay, minta tolong share dengan kawan-kawan sebab dalam grup kuliah itu ada 3 kelas yang bukan kelas saya. Okay, thank you. So express the formula sin A plus minus B. This one we call it compound angle. So for any angle A and B, untuk sebarang angle. So sin A plus B, ini pun dulu kita dah belajar dah. Sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B lah. Apa maksudnya kan? Okay. Jadi kalau contoh sin 30 degree tambah 15 degree. Kita boleh pecahkan lah. Awak nak pecahkan dia sajalah, saya bagi contoh Okay, cos 15 tambah cos 30 degree sin 15 degree. Mungkin dalam soalan dia bagi dalam bentuk apa pantang dia? Selalu pelajar buat silap. Sin A plus B. Pelajar selalu buat macam ni. Dia darabkan. Sin A plus sin B. Yang ni salah. Dia expand. Yang ni salah. Yang ni salah. Okey Nampak tak yang selalu pelajar buat silap dengan yang sepatutnya kita kembangkan. Okey. Baik. Ini the first formula. The second formula sin A minus B, which is sin A cos B minus cos A sin B.
Then cos A plus B, okay, adalah cos A cos B minus sin A sin B. And then cos A minus B adalah cos A cos B plus sin A sin B. Yang ini rumus ini kalau ikut memang kena hafal. Kalau ikut memang kena hafal. Tapi disebabkan apa? Yang ni dia masuk dalam assignment dan UPS. UPS nanti kita nak buat Jadi kalau boleh hafal jugalah untuk UPS nanti. So tangent A plus B is tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A tangent B. Tangent A minus B is tangent A minus tangent B over 1 plus tangent A tangent B. Ini hafal. Berapa rumus semua? Compound formula. Compound angle ada 6 semua. Kena hafal. Okay. So without using calculator, find the value for the following in terms of cert. Okay. Baik, bagi sesiapa yang ini, sesiapa yang tak ingat apa untuk special angle, memang dia tak boleh nak jawab yang inilah. So for sin 75 degrees, tangent 15 degrees kan. Okay. So from this one, sin 75 degrees, kita kena jadi apa? Sin 75 degrees, kita kena tukar jadi semua special angle. Special angle 75 itu dia adalah 45 plus 30, betul tak? Ya, yang ni special angle. Yang ni special angle. Betul? Betul? Ya, betul. Betul ya? Betul ya 45 special angle? Okey, kita tengoklah. Okey. Baik, kita tengok. 75 adalah sin 45 degrees and plus 30 degrees kan? Jadi kita tukar dia jadi, yang ni kita panggil compound angle. So based on this compound angle, dia apa rumus dia? Okey, nampak tak? Sin A plus B. Kalau ikut rumus tadi, sin A plus B, dia akan jadi apa? Ingat tak? Memang ramai tak ingat. Tak ingat itu kena tengok balik kertas yang tadi saya suruh share. Sin A plus B adalah sin A cos B plus cos A sin B kan. Jadi kita akan tukar jadi sin 45 cos 30 plus cos 35 sin 30. Okay. So based on this special angle based on the special angle berapakah sin 45 degrees? Ini 1 over sec 2. Okay. Boleh ingat semalam saya ada share tentang video yang guna tapak tangan tu kan. Kalau kamu tengoklah. Walaupun saya yakin kebanyakan daripada kamu tak tengok kan. Cos 30 degrees which is sec 3 over 2 plus cos 45 degrees is 1 over sec 2 and sin 30 degrees is equal to 1 over 2. Ya, mungkin ada orang dia tengok, so ini nilai-nilai ni main mana? Yang ni special angle yang kita belajar semalam dalam satu jadual. Dalam satu jadual. Okay, so simplify kita akan dapat yang ni lah. Sec 3 plus 1 over 2 sec 2. So, okay. Ini sama kan? Okay. Dia darab dengan conjugate dia supaya dia hilang bawah itu dia tak mau tinggal dalam bentuk sec. Boleh. So which is equal to sec 6 plus sec 2 over 4. Or you can even leave your answer in this form lah. Tapi kalau kita ikut chapter 1, kita tahu kalau melibatkan sec, denominator kita tak tinggalkan dalam bentuk sec. Okay. Baik. Next. Tangent 15 degrees. Okay. Tangent 15 degrees which is equal to tangent 60 minus 45. Dapat 60 tolak 45, dapatlah 15. Okay. So, apakah tangent A tolak B?
tangent compound angle A tolak B Tangent A tolak B, apakah rumus dia? Okey, kamu cek rumus dia. Kemudian boleh tak kamu jawab itu dengan menggunakan table yang kita belajar semalam Okey, special angle. Okey. Baik, kalau kita ikut rumus, tangent A tolak B adalah tangent A minus tangent B over 1 plus tangent A tangent B, kan? So, dia adalah tangent 60 minus tangent 45 degrees over 1 plus tangent 60 degrees tangent 45. Kemudian bila dah pecah ni, kalau tak erti juga, kita guna calculator lah what to do, right? So, kalau kita erti, kita ada special angle kita boleh ingat. So, we can substitute one by one lah. Which is sec 3, Ini sec 3 minus tangent 45 degrees is 1 over 1 plus sec 3 multiplied by 1, So, kalau simplify, kita dapat yang ini. If you want to leave your answer without sec at denominator, kalau kita nak buat denominator tu supaya hilangkan sec, kita darab dengan conjugate dia. Masih ingat conjugate chapter 1, chapter 1. So, after we multiply by its conjugate, okay, inilah yang kita dapat. Which is 2 minus sec 3, Panjang juga. Okay. So, bahagian ini, saya harap balik kamu, bukan balik lah, lepas kelas kan esok, kamu belajar. Kebanyakan pelajar kita, bahagian ini dia okey tau. Nak mula dia okey. Sampai sini tu dia kata, sir saya tak tahu simplify. Atau dia kata saya terlalu buat careless mistake. Padahal, dia tak erti pun how to rationalize denominator, how to multiply, and this one even without bracket kan, dia tak letak kan. Sebab yang ni dia tak ialah Okay. So, balik belajar practice bahagian ini. This part we call it as algebra lah Banyak pelajar kita dia lemah sini. Okay, lemah sebab SPM jarang buat latihan. So, express the double angle formula. Okay, double angle formula. Kalau ikut rumus yang saya bagi, dalam itu ada berapa rumus? Boleh tak bagi tahu saya? Rumus yang saya share pagi tadi. Okay, double angle formula. Ada berapa rumus? Ada dalam bracket. Ada 5, sir. Ada 5, betul kan dalam bracket itu. Yang pertama, which is sin 2A is 2 sin A cos A. Very good. Ada 5. Okay. Kemudian cos 2A. Ada 3. 3 rumus. Ketiga-tiga ni adalah cos 2A. Okay. Mungkin kamu tanya, sir kenapa banyak sangat? Okay. Yang mana kita akan guna? Soalannya selalu kan. Banyak sangat. Mana yang kita nak guna? Okey, dia ikut kesesuaian. Kesesuaian. Nanti kita tengok soalan lah. Dia yang pertama consists of cos and sin. Yang kedua only consists of cos. Hanya mengandungi cos. Yang ketiga dia hanya mengandungi sin. Kemudian ada satu untuk tangent 2A. Which is 2 tangent A over 1 minus tangent A all squared. Jadi jumlah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rumus. Perlu kita hafal tak? Jawapannya perlu. Perlu. Nanti UPS kita nak jawab. UPS kita buat online juga. Minggu depan kan? Tahu dah kan? UPS 3 kita buat minggu depan. Minggu depan. Okey nah? Boleh? Boleh tak? Okay. Kita kena hafal lah. So show that cos 3 theta is equal to 4 cos theta to the power of 3 minus 3 cos theta. Ni tunjukkan. Okay. So kalau kita nak tunjukkan, okay, cos 3 theta. We start from
left hand side here. Cos 3 theta, it can be written as cos theta itu kita buat 2 theta plus theta. 2 theta plus theta. So based on this one, because of cos 2 theta plus theta, this is compound angle, right not? So dia akan jadi cos A plus B. Plus B dia akan jadi apa? Okay, cos A, cos B minus sin A, sin B kan? Okay, sin A, sin B kan? Minus. Okay, so this one, cos 2 theta plus theta. Okay, can you please expand it now? Okay, tolong expand dia adalah cos 2 theta, cos theta minus sin 2 theta, sin theta. Okay. Dah dapat ini. Okay. Kita tengok. Cos 2 theta. Sin 2 theta. Nampak tak? Cos 2 theta. Sin 2 theta. So kita di sini nanti kita nak buktikan apa? Kita nak tunjukkan dia. So dia hanya melibatkan theta without 2 theta, right not? So this one we need to use formula. Formula, or we call it identity. Kita guna identity untuk tukar dia. So cos 2 theta, kita tahu ada berapa rumus untuk cos 2 theta? Ada berapa? Ada berapa rumus untuk cos 2 theta? Tengok balik. Ada 3. Sin 2 theta ada berapa rumus untuk sin 2 theta? Ada 1 kan? Jadi kalau kamu tengok 3 rumus itu, rumus mana yang kita nak guna? Agak-agaknya. Dia ada 1 melibatkan sin dengan cos. Ada 1 lagi hanya melibatkan cos. Ada 1 lagi dia hanya melibatkan sin. Kalau kamu nak pilih mana? Jangan tengok jawapan. Use our logic. Cos 2 theta. Okay. Theta. Kita nak guna rumus yang mana? Yang hanya melibatkan cos, yang melibatkan sin sahaja, atau yang melibatkan sin dan cos. Boleh tak? Tengok target kita. Tengok sasaran kita. Sasaran kita nak guna apa? Nak dapat apa? Dalam bentuk Cos. dalam ini. Dalam cos. Jadi kalau cos 2 theta ni, kita nak guna rumus yang mana? Cos 2 theta sama dengan Sama dengan dia ada 3 kan? 1 ada sin, ada cos. Yang kedua hanya cos. Yang ketiga hanya sin. Kalau kamu nak pilih rumus mana? 2 cos Ya. 2. Ya, 2 cos, theta cos 2. 2 cos 2 theta tolak dengan 1. Tolak. Tolak 1. Okey. Kenapa kita pilih itu? Kita cek tengok. Kenapa? Sebab target kita. Kita nak jadikan dia cos sahaja. Jadi kita tak mau melibatkan sin. That's why we need to use cos 2 theta which is equal to 2 cos A all squared minus 1. Ini ganti. Sin 2A is 2 sin A cos A. Ini tak ada pilihan. Sin 2A adalah 2 sin A cos A. So bila kita ganti. This one is for cos theta. Cos 2 theta. This one is for cos theta. Sin 2 theta. Okey, kita dapat sin 2 theta sini. Okey, kemudian sin theta kita salin balik. Okey tak? Bagaimana kita nak pilih rumus? Walaupun banyak-banyak tu kita nak pilih. Dia ada teknik dia sikit lah. Sikit dia ada teknik. Okey, based on this one. Okey, kita expand lah. So 2 cos theta squared multiplied by cos theta, 2 cos theta to the power of 3 minus cos theta. This one minus, dia akan jadi 2 cos theta sin 2 theta. Sebab yang ni darab. Darab dia hanya darab terus. Jangan expand. Okay. Baik, soalan dia. Dia tak ada sin theta
kuasa 2. So sin theta squared dia ni, kita nak buat macam mana? Kita kena tukar jadi dalam bentuk cos theta. Betul tak? Okey. So apakah rumus yang melibatkan sin theta squared dengan cos theta squared? Ada tak? Okey. So kita guna yang ni. Cos theta squared plus sin theta squared plus cos theta squared equals 1. Jadi sin theta squared is equal to 1 minus cos theta squared. Nampak tak? Benda ni kita ganti dalam sini. Kita ganti dalam sini. Okay, So yang ni basic identity lah. Pythagorean identity. Semua orang tahu. Cuma cara nak guna tu, masa guna kadang-kadang kita terlupa. So, okay. This sin theta all squared, we substitute it by 1 minus cos theta all squared. Then we need to expand it once again. And 2 cos theta multiply by 1, dapat 2 cos theta. 2 cos theta, negative 2 cos theta multiply by negative cos theta all squared. So we get positive 2 cos theta to the power of 3. So 2 cos theta to the power of 3 plus 2 cos theta to the power of 3. Kita dapat 4 cos theta to the power of 3. Minus cos theta minus 2 cos theta minus 3 cos theta. Terbukti. Nampak tak? Nampak tak? Sama. Okay. So, bagi pelajar yang lemah atau pelajar yang mungkin dia akan buat latihan, saya nak cerita yang ni. Negatif cos theta minus 2 cos theta. Dia macam negatif A minus 2A lah. Jadi negatif 3A. So negative cos theta minus 2 cos theta sama dengan negatif 3 cos theta. Okey. Dengan hal ni bila kita letak theta, kita tak nampak pula dah. Okey. Next. Express half angle formula. Half angle formula kita ada berapa rumus? Kalau kita ada berapa rumus? Tukar sin jadi cos. Betul Sapuan tadi. Saya baru nampak buat. Saya tak auto scroll. Ada 5 bagi 5. Ya. Betul? Okay. So for angle, sin A is equal to 2 sin A over 2. Cos A over 2. Yang ni lah adalah half angle. Dia bukan sin A over 2, tapi dia dapat di kanan. Kali ini unit. Sebenarnya kalau dalam exam, kalau kita lupa, as long as remember sin 2A kan. Sin 2A adalah 2 cos A. Kita gantikan. Okay, kita gantikan apa? Maksudnya sin 2 theta adalah sama dengan 2 sin theta cos theta. Betul? Macam mana kita dapat half angle? Gantikan. Theta is equal to A over 2. So dia akan jadi 2. Theta adalah A over 2. Nampak theta A over 2. Cos nampak theta A tu. Okay. Yang ni dengan yang ni can be simplify. So which is sin A is equal to 2 sin A over 2 cos A over 2. Nampak tak? Yang tu cara kita nak substitute. Kita based on double angle, kita gantikan. Kita tukar ke dalam bentuk theta. Then we substitute theta in term of A over 2. Atau kita dapatlah rumus yang sama. Untuk yang 4 rumus lagi pun serupa nak dapatkan yang itu. So the second one, cos A is equal to cos A over 2 all squared minus sin A over 2 all squared. So the second one, which is 2 cos A over 2 all squared minus
1 minus 2. Sin A over 2. Tangent is 2 tangent A over 2 over 1 minus tangent A over 2 all squared. Okay. So given that cos theta is equal to A, where theta is in between 0 degrees and 90 degrees, express cos theta over 2 in term of A, in term of A. Okay. So, baik. Kalau kita tengok sini. Okay, solution dia. Cos theta is equal to A, dia bagi. Cos theta sama dengan A. So, dia nak apa? Kalau kita tengok. Cos theta over 2 kan? Dia nak half angle. Apa yang dia nak? Dia nak cos theta over 2. In term of A. Betul tak? So cos theta is equal to A. Dari situ kita tahu cos theta which is equal to 2 cos theta over 2 minus 1. Cos theta untuk half angle kita ada 3 rumus kan. Kenapa kita pilih yang ni? Sebab kita tak mau involve, tak mau melibatkan sin. Okay. So cos theta is equal to 2 cos theta over 2 to the power of 2 minus 1. Ia ni adalah rumus. Rumus yang kita bawa belajar. 5 rumus, salah satu daripada 5 itu. So apa maksudnya? So A is equal to cos theta kan? A is equal to 2 cos theta over 2 minus 1. So 2 cos theta over 2 adalah 1 plus A. Kita bawa ke kiri pula. Jadi 1 plus A. So cos theta over 2 can be written as 1 plus 2. Yang inilah. Dia nak cos theta over 2 in term of A dalam bentuk, dalam sebutan A. Dah siap lah tu. Senang kan? Senang kan? Senang lah. Tekan enter dia keluar jawapannya. So, dia nak cos theta over 2. Sorry ya. Dia bukan nak square. Sorry kalau square, kita letak punca kuasa 2 lah. Square root. Okay? Boleh tak? Boleh? Boleh. Setakat ni boleh. Kalau boleh, tak boleh. Saya cek. Boleh, sir. Boleh, sir. Dekat boleh. Dekat naik. Tak penting sangat. Slow. Okay. Right. Express the factor formula. For any angles A and B. For any angles A and B. So, sin A plus sin B. Factor formula yang ni kita panggil formula sum to product. Tambah jadi darab. Macam tu. So ini sin A tambah sin B sama dengan 2 sin A plus B over 2 cos A minus B over 2. Ini sin A minus sin B is 2 cos A plus B over 2 sin A minus B over 2. C cos A plus cos B is equal A plus B over 2. Okay, cos A minus cos B equal to negative 2 sin A plus over 2 sin A minus A. So, dua kertas itulah yang saya share. No? Okay. So, express each of the following as a product of two trigonometric functions. Maksudnya, sin 6 theta tambah sin 4 theta. Okay. Macam mana kita nak buat? Okay, dengan rumus tadi itu boleh tak kalau kamu nanti cuba buat? Go and tell me your answer. Kamu cuba buat dan bagi tahu saya. Tengok rumus, kan? Okey, rumus saya bagi dulu. Yang tu rumus tadi, Okey, minta tolong. Okey, kamu cuba buat slow-slow. Sebab minggu depan UPS 3 ni.
Dah siap. Apa jawapan akhir dia? Yang ni A dia adalah 6 theta, B dia 4 theta lah sekarang ni. Dia akan jadi Dia akan jadi 2 sin 5 theta cos theta. 2 sin 5 theta cos theta kan? Okey, kita cek tengok nah. So which is equal to 2 sin A plus B 6 theta plus 4 theta over 2 cos 6 theta minus 4 theta over 2. So jawapan akhir dia 2 sin 5 theta cos theta. Tepat sekali. Nampak tak? Dengan adanya rumus di depan mata kita, kan? Kita boleh jawab. Mudah saja. Okay. The next one. Cos 8 theta plus cos 4 theta. Okay, boleh kamu tolong jawab? Okay, seminit lagi. Ini lesson dia pendek saja, 22 slide. Jadi kita slow-slow ada masa untuk kamu. Ambillah peluang ini, belajar terus. So, apa rumus dia? Cos A plus cos B. Dia akan jadi 2 cos A plus B over 2 cos A minus B over 2. Okey, dah dapat? Sepatutnya kita dapat 2 cos 8 theta plus 4 theta over 2. Okey. Cos 8 theta minus 4 theta over 2. So, kita dapat 2 cos 6 theta cos 2 theta. Dapat? Sama Sama tak? Sama tak? Dapat. Sama. Dapat Sama Good. Okey. Dan rumus ini dia kena jawab 2-3 kali lah dia baru boleh ingat. So this is about cos 7 theta minus cos 5 theta. So for this one we need to use cos A minus cos B. Cos A minus cos B. Okay. Okay. Ya, good. Boleh Fikri dapat, Aina dapat, Syafiqah dapat. Okay. So yang ni nak guna rumus apa? Rumus dia cos A minus cos B. Dia akan jadi 2 sin A plus B over 2 sin A minus B over 2. Jawapan dia ni 2 sin 7 theta tambah 5 theta 12 theta bahagi 2 6 theta. 7 theta tolak 5 theta 2 theta 2 theta bahagi 2 theta. Okay. Next. Sin 8 theta tolak sin 2 theta. Sin 8 theta tolak sin 2 theta. Okay. So, sin tolak sin. Sin A tolak sin B. Apa cerita dia? Sin A tolak sin B adalah 2 cos A plus B over 2 sin A minus B over 2. Okay, Nak cuba lagi? Yang ni tak payahlah. Yang ni senang. Dan tadi siapa yang cuba, bolehlah. Kita akan dapat 2 cos 8 theta tambah 2 theta over 2. Okay, sin 8 theta tolak 2 theta over 2. Okay, dapat 2 cos 5 theta sin 3 theta. Okay, right. Next, proof that. Okay. Saya bagi seminit, cuba kamu dapatkan idea how to prove it. I tell you must be start from left hand side lah. Ini sebab kiri ni dia nampak panjang. Kita nak simplify senang. Okay. Kita tengok macam mana kita nak buat. Kita tengok di sini dia tambah. We can't just simplify it right now. Okay. Jadi kita nak dapatkan satu term.
Kalau nak dapat satu term saja, which is tangent kan, kita dari tambah, kita kena tukar jadi hasil darab. Okey. Saya bagi 1 minit, you jangan rujuk, you try buat sendiri. Seminit untuk dapatkan idea. Untuk nak dapatkan idea saja. Ada tak idea nak mula? Yang mula dari sini. Okay. So kalau kita tengok. Janji bagi seminit. Tapi tak sempat seminit pun. Tak mula dah. Cakap seorang-seorang memang macam tu. Boring. Betul lah saya tengok ramai YouTuber tu dia orang duk cakap seorang-seorang. Okay. So sin 7a plus sin 3a over cos 7a plus cos 3a kan. Okay, adalah ini sin a plus b. Sin a plus sin b. Silap baca. Okay, dan satu lagi bawah cos a plus cos b. Cuba kamu simplify. Saya bagilah rumus dia. From sum to product. From sum to product. Okay, So sin A plus sin B adalah 2 sin A plus B over 2 cos A minus B over 2 over 2 cos A plus B over 2 cos A minus B over 2. Kan? Where our A now is 7A and B is 3A now. B is equal to 3A lah. Kita gantilah tempat A, kita tukarkan, gantikan dengan 7A. So lepas ganti, kita simplify. 7A plus 3A 10A over 2 which is 5A, right? 7A minus 3A which is 4A over 2 dapat 2A. Betul tak? Dan sebagainya. So kita akan dapat 2 sin 5A cos 2A. 2 cos 5A cos 2A. Kita 2 and 2 here, it can be simplified. Bukan potong. Dia simplify, dia ringkaskan. Memang kita buat proses dia nampak macam tu. So cos 2A over cos 2A hilang. So sin 5A over cos 5A. Ingat tak? Sin theta over cos theta adalah tangent theta kan. So sin 5A over cos 5A tangent 5A. Dapatlah tu. Senang Sama kan? Senang Okey, boleh tak? Okay. Idea dia macam tu. Kita macam mana kita nak merge. Sebab kita kena gabungkan semua ni jadi satu. Jadi kita kena merge. Gabungkan. Gabungkan itu kita guna yang ni lah. Factor formulas, sum to product. Okay, for any angle A and B, ini product to sum pula dah. Ada 4 rumus lagi. Okay, benda ni page kedua kot. Kalau tak silap saya bagi dalam nota tadi, rumus itu, senarai rumus. Kalau tak salah saya, page kedua lah. Tadi saya tengok sekali. Yang Madam buat itu. Nanti kalau boleh, kamu siapa-siapa yang ada printer, kalau boleh print lah. Bila kamu nak jawab UPS ke apa pun, senang kan? Senang. Sebab biasanya online dah semua. No? So sin A cos B adalah setengah sin A plus B plus sin A tolak B. Cos A sin B adalah setengah sin A plus B tolak sin A minus B. Then cos A cos B is equal to 1 over 2 cos A plus B plus cos A minus B. And sin A sin B is equal to negative 1 over 2 cos A plus B
minus cos A minus B. Oh, rumus ini kena hafal pula. Dah berapa rumus lah hari ni kita belajar. Okey, mula-mula kita tengok kita belajar apa? Double angle. Ada berapa rumus? Ada. Double angle ada berapa rumus? 5. Ada berapa rumus? 5. Kemudian kita belajar half angle. Ada berapa rumus? 5. 5. Oh, sorry. Atas sekali itu compound angle. Kan? Ada berapa rumus? 6. 6. Okey. Lepas itu factor formula kan? Okey, for factor formula ada sum to product. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Oh, jumlah berapa? 24. Puas hati. Betul tak? 24 rumus. No? Semua itu kena hafal lah. Siapa kata matematik tak payah hafal? Memang kena hafal lah. No, tak hafal tak boleh jawab lah. Yang tak hafal kena tak boleh, memang tak boleh jawab nah. Memang tak boleh jawab. Kena hafal lah. Nah, dia tak susah. Tapi kena hafal jugalah. Okay. Next. Express each of the following as the sum or difference of two trigonometric functions. So, yang ni hasil darab. Sin 6A, sin 2A. Okay. Kita tengok. Yang ni adalah dari darab. Bagaimana from product kita convert jadi sum. Okay. Okay, rumus dia yang ini. Okay, yang first, okay, you try to convert it and see. So, sin A sin B is equal to negative 1/2 cos A plus B minus cos A minus B. Okay. Baik. Boleh dapat tak? Kalau dapat, tolong type dapat. Kalau dapat, tolong type dapat. Atau cakap tak apalah, buka mic lah. Tidak boring dengar suara saya seorang-seorang. Dapat. Nanti saya letak kat YouTube pun, dah sehari dah tak ada siapa pun tengok. Masa tak boleh buat recording, orang minta recording. Masa boleh, letak sehari dah tak ada siapa nak tengok. Sedihnya, buat malu kat YouTube. Okay. Baik. Kita tengok yang ni. So, sin 6A, sin 2A. Dia adalah negative sin, negative 1/2 cos A plus B. Maksudnya 6A plus 2A minus cos 6A minus 2A. Dia akan dapat yang ni lah. Okay. 6A tambah 2A, 8A lah. 6A tolak 2A, 4A. Begitu ya, mudah ya. Nah? Okay. Untuk sin 3A cos A. Okay, sin 3A cos A. Okay, kita guna rumus ni. Okay. Dia akan jadi 1/2 sin A plus B plus sin A minus B, right? So, dia akan terjadi A ni kita ganti dengan 3A. Okay, B kita gantikan dengan A yang ni. So, kalau simplify, which is 1/2 sin 4A plus sin 2A. Okay, dapat dapat. Kenapa kita senang dapat? Sebab kita tengok post dia di depan tu. Kalau boleh UPS ke apa ke.
Kalau buat online tu kita bawa lah rumus. Dia tak kata tak boleh kan. At least kita belajar. Open book. Cos 4A sin 2A. Cos 4A sin 2A. So yang ini rumus dia cos A sin B. Cos A sin B. So now this is our A. Ini A, ini B lah. Kan? Kalau kita tengok. Okay. Baik. Dia adalah 1/2 sin 4A plus 2A minus sin 4A minus 2A. So which is equal to 1/2 sin 6A minus sin 2A. Okay. Last yang ni. Last yang ni kamu cuba dapatkan. 44 hari ni elok. 50 minit siap. Sebenarnya saya cadang nak buat 2 lecture sekali kalau ikut schedule dia. Tapi tak apalah kita buat hari Rabu nanti So 4 cos 5A cos 3A. Okey. Baik, untuk yang ni rumus dia macam tu. Rumus dia macam tu. So kita buat 4 lah. Kita convert bahagian ini saja dulu. Jangan pergi kacau dia. 4 darab dengan setengah darab ni kan. So dia adalah 4 darab dengan setengah cos A plus B. Okay, 5A tambah 3A tambah cos 5A tolak 3A. Okay, guna rumus ya Zulaikha. Betul Okay. So dia adalah 2 cos 8A cos 2A. Selesai dah. Okey. Terima kasih. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya sekarang. No? Esok nak buat tak esok?